Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, kita sampai pada bab beriman kepada kitab-kitab Allah, muka surat 113 edisi Jawi. Yang Rumi muka surat apa? 105 edisi Rumi, 113 edisi Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Beriman kepada kitab Allah. Kata dia rukun iman yang keempat. Kita masuk pada rukun iman yang keempat. Kita ulang lagi sekali, rukun iman yang pertama iaitulah an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-iman bi an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Oh, dia letak yang ketiga, beriman kepada Rasul. Dia letak yang ketiga, beriman kepada Rasul. Kalau mengikut susunannya, beriman kepada an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kutub dulu baru Rasul. Tapi pada buku ni dia letak beriman kepada Rasul terlebih dahulu, pada iman yang ketiga. Kemudian yang keempat dia letak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia rukun iman yang keempat ialah beriman kepada kitab-kitab Allah, iaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkan juga kitab-kitab lain kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Kitab-kitab yang diturunkan itu ada yang disebutkan di dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebutkan. Kitab yang disebut dalam Al-Quran ialah disebut satu persatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Sebelum kita pergi satu persatu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang disebut namanya dalam Al-Quran, kita perlu tahu terlebih dahulu berkaitan dengan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam tuntutan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala antaranya iaitulah kita hendaklah at-tasdiqul jazim. Kita beriman dengan jazam. Beriman dengan jazam dalam arti kata tidak ada sebarang keraguan dan tidak ada sebarang syak. Apa yang kita dituntut untuk beriman dengan jazam dan yakin itu, iaitulah kita dituntut untuk beriman secara yakin dan jazam. Jazam tu putuslah, tak ada keraguan, itu jazam. Beriman bahawasanya secara jazam Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul untuk panduan hidup manusia. Keimanan tu tak boleh ada sebarang keraguan. Kalau ada sedikit sebarang keraguan, betul ke Allah Ta'ala turunkan? Pasti. Tuan-tuan kena tahu juga, bila kita sebut beriman secara jazam, tidak menafikan ada datang lintasan. Bila kita sebut beriman secara jazam, tidak menafikan dia kadang-kadang datang lintasan. Kerana urusan hati ni tuan-tuan, tak ada siapa boleh jamin tidak ada datang bisikan dan lintasan, tak ada jaminan. Kerana itu para ulama telah membahagikan apa-apa yang datang di dalam jantung hati itu ada 5 kategori. Kata para ulama, maratibul qasdi khamsun. Martabat-martabat yang ada di dalam hati itu ada 5. Hajisun dzakaru fa khatirun. Hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hamun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhir fa fihi al-ithmu qad waqa'a.
Kata para ulama, yang datang pada hati kita itu pertama hajis. Hajis ini terdetik di hati kita. Kemudian selepas hajis ataupun terdetik, dia datang khatir. Khatir ni benda yang melintas. Detik tu dia datang sekejap. Bila duduk lama sikit, dia melintas. Khatir, bahasa Arab sebut. Yali, kemudian fahadithun nafsi. Kemudian dia bercakap. Dia bercakap lah, lama sikit daripada lintasan. Terdetik, lintasan, kemudian hadithun nafs. Hadithun nafs ni duduk berbolak-balik. Bukan berbolak-balik ragu, tetapi cerita tu duduk datang. Orang tu cerita kat kita ada orang tu jahat sebagai contoh. Kita duduk bermain lah hati kita. Orang tu jahat ke? Tak nak kata lah, nampak macam baik. Itu hadithun nafs. Dia duduk bercakap dalam hati dia. Yalihi hamun. Selepas hadithun nafs, dia jadi ham. Ham tu dia berkeinginan ataupun dia berkehendak sesuatu. Benda tu dah lama kat hati dia mula betul kot. Begitu. Dia cenderung kepada sesuatu. Betul atau tidak, dia cenderung kepada sesuatu. Ham, lebih kurang begitu maksud dia. Dan yang kelima, fa'azmun. Kelima tu keazaman, pasti. Kulluha rufi'at. 5 martabat lintasan yang ada dalam hati itu semuanya tidak dikira sebagai dosa, melainkan yang terakhir, azam. Jadi bila saya sebut tadi, keimanan yang jazam di dalam hati bukan bermakna tak boleh ada sebarang lintasan. Lintasan tu memang ada, pasal lintasan tu di luar kemampuan kita. Siapa boleh bagi jaminan? Tiba-tiba tak ada mainlah hati dia. Betul ke Allah Ta'ala dah hantar kitab, telah turunkan kitab kepada Rasul? Benda tu datang secara tanpa dipelawar, dia datang. Lalu orang yang telah memiliki keazaman teguh beriman kepada Allah, telah menurunkan bermacam kitab kepada para rasul, yang beberapa para rasul ataupun ke semua para rasul, dia akan tolaklah bisikan-bisikan tu. Kalau dia datang, dia pergi begitu saja. Itu tidak menafikan keimanan. Boleh? Dia tidak menafikan keimanan. Lintasan-lintasan itu datang daripada syaitan. Kerana itu di zaman Nabi SAW, sahabat sendiri melalui lintasan-lintasan tersebut. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, tanya kepada Nabi Muhammad tentang apa-apa yang datang di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak tergamak untuk menuturkannya, kerana kesalahan itu kesalahan yang besar. Nabi kata kepada para sahabat, kamu telah merasai perkara tersebut, sesungguhnya itu adalah tanda iman. Kalau datang bisikan, sehingga Rasulullah bagi tahu juga dalam hadis, Nabi kata syaitan itu sentiasa datang dalam hati kita. Lalu dia lontarkan soalan dalam hati kita, siapa ciptakan langit? Lalu kita jawab Allah. Siapa ciptakan bumi? Kita jawab Allah. Siapa ciptakan gunung, ganang, bukit, bukau? Kita jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia main soalan, dia main-main, sehinggalah yang sebenarnya dia nak lontarkan kepada kita, siapa yang menciptakan Allah? Lalu kita, orang yang beriman, dia akan tolak semua bisikan-bisikan tersebut. Tolak, dia jangan layan, dia tolak. Dan dia tak suka kepada bisikan seperti itu. Kata Nabi, orang yang bila datang bisikan-bisikan yang jahat itu, lalu dia tak suka dan mengingkari bisikan tersebut, khabar gembira untuk dia, itu tanda dia ada iman. Itu tanda dia ada iman. Jangan layan, saya pesan betul-betul, jangan layan. Kalau layan, syaitan dia akan, satu, syaitan nak bagi kita kufur. Kalau dia tak berjaya, tetapi kita terpengaruh dengan tipu daya dia, kita akan jadi gila. Dia tak boleh nak settle, dia tak boleh nak selesai masalah, lalu dia akan jadi gila. Itu yang telefon saya, beberapa orang telefon saya, Ustaz, macam mana nak selesai? Kita kadang-kadang marah depan nak selesai masalah orang yang macam ni. Kita habaq dia penyakit was-was, tak ada cara lain melainkan buang bisikan tersebut. Ya, dia datang bisikan tu, kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari bisikan yang datang. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan para rasul.
Lepas tu kita buang. Bisik was-was ni tak ada jalan lain melainkan mesti dibuang dan ditolak. Sibukkan diri dengan perkara lain, insya-Allah Allah Taala akan pasti Allah Taala akan selamatkan kita dari bisikan-bisikan tersebut. Kalau dia layan, memang tak ada siapa boleh bantu. Tuan telefonlah, tanyalah, mengadulah kepada 100 orang ustaz sekalipun, tak ada seorang ustaz boleh bantu melainkan diri dia sendiri. Cara bantu dia bagaimana? Cara dia nak selesai masalah tu bagaimana? Buang dan tolak semua bisikan-bisikan keraguan dan bisikan kejahatan yang ada di dalam diri. Kalau tidak, kalau dia layan juga, kita tak boleh tolong. Dia akan jadi gila. Sama ada dia kufur ataupun dia akan jadi gila. Otak dia tak mampu. Kerana dia nak detailkan persoalan yang kita pernah tengok Allah, pernah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah jumpa. Bagaimana kita nak faham secara detail perkara berkaitan dengan Allah? Kita tak akan mampu. Kerana Allah itu amat agung zatnya, amat mulia zatnya, amat luas ilmunya sehingga tidak bertepi ilmunya. Allah itu amat kaya perbendaharaan dan pemilikannya. Lalu manusia tak mampu nak faham bagaimana, tak mampu nak faham secara detail. Tapi kita boleh faham secara umum, tapi secara detail hakikat Allah kita tak akan mampu memahaminya. Kerana itu kita disuruh untuk berfikir dan memahami tentang sifat-sifat Allah, tetapi kita tidak disuruh untuk berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dituntut untuk beriman secara yakin, jazam, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah. Demikian juga kita perlu beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita bercakap tentang Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, dalam erti kata adalah Al-Quran itu adalah kalam Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Allah berbicara, Bismillahirrahmanirrahim, perbicaraan dari Allah, kalam Allah, ungkapan perkataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Allah berhak berbicara dengan apa-apa bahasa yang Allah Taala kehendaki, dengan pada bila-bila masa yang Allah Taala kehendaki, dengan apa-apa cara yang Allah Taala kehendaki, dan Allah tidak sama dengan makhluk. Macam mana ustaz kata Allah tak sama dengan makhluk? Lepas tu kata Allah Ta'ala berbicara pula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bahasa Arab. Tak payah duk fikir lah benda tu. Allah Ta'ala yang bagi tahu dia berbicara. Lalu dia berbicara, bagaimana cara Allah Ta'ala berbicara? Dengan lidah dan bibir. Allah tak sama dengan makhluk. Datang lintasan-lintasan itu bukan urusan kita untuk memahami secara detail perkara tersebut. Yang kita dituntut beriman, Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mana ia dikatakan sebagai perkataan Allah dalam bahasa Arab untuk Nabi Muhammad. Dalam bahasa Arab. Kepada Nabi Musa, bahasa Israel, bahasa Bani Israel. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan bahasa Bani Israel. Bagaimana cara? Cara yang layak di sisi Allah, tak sama dengan makhluk. Selesai masalah. Tinggal benda tu, tak perlu lagi dah macam mana pergi cari kelas, macam mana nak tahu Allah Ta'ala bicara. Kalau tuan-tuan mula cari, itu saya kata tu, dia pilihan benda-benda yang ragu, benda-benda yang tak pasti, lalu dia akan tersesat dan akan menyeleweng dari jalan yang dibawa oleh para Nabi. Dan dia, ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, sudah tentulah dia suara yang masmu', suara yang didengar oleh para Rasul. Kita nak macam mana nak Rasul nak tahu bagaimana cara dia? Yang layak di sisi Allah, tak sama dengan makhluk. Selesai. Dan di kalangan wahyu itu pula ada yang wahyu diutuskan kepada Rasul melalui perantara Ar-Rasulul Malaki, utusan yang bersifat malaikat, iaitulah Jibril. Ada wahyu yang diturunkan kepada Rasul di kalangan manusia, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, melalui perantaraan malaikat. Ada pula yang melalui dihantar terus tanpa ada perantaraan, tetapi min wara'i hijab. Rasul itu tidak melihat Allah. Rasul itu tidak melihat Allah, seperti perintah kefarduan salat 5 waktu.
dan seumpamanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 51, Allah taala berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha'u innahu 'aliyyun hakim." Yang bermaksud lebih kurang bahawa tidaklah wajar, tidaklah layak bagi mana-mana manusia untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui wahyu atau dari wara'i hijab, di sebalik hijab, di sebalik sesuatu yang maksudnya Rasul tu tak nampak Allah, sesuatu yang menghalang penglihatan manusia melihat Allah. Au yursila rasula, atau Allah akan mengutuskan kepada rasul manusia itu utusan dari kalangan malaikat, lalu diwahyukan kepada rasul itu dengan keizinan dari Allah apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sesungguhnya Allah Ali, maha tinggi, hakim, lagi maha bijaksana. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala telah berbicara dengan Musa. Nabi Musa nampak Allah tak ketika berbicara dengan Allah? Tak nampak. Walaupun Nabi Musa nak tengok Allah, tetapi tak berupaya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbicara tak dengan Allah? Berbicara dengan Allah dengan nas Al-Quran, dengan teks yang ada dalam Al-Quran memberitahu kepada kita Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendengar suara, Nabi Musa mendengar ungkapan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebut tadi, sudah tentulah Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan bahasa Nabi Musa. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam, dengan cara yang layak, dengan kemuliaan dan keagungan Allah, dan cara itu sama sekali tidak akan sama dengan makhluk. Cara tak akan sama dengan makhluk. Itu kandungan pertama yang perlu ada pada beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kedua yang perlu kita tahu iaitulah apa-apa yang disebut oleh Allah, apa-apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang diturunkan secara terperinci, maka wajib kita beriman secara terperinci. Allah Taala sebut asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu bergerak, matahari itu beredar, maka kita wajib beriman matahari beredar. Walaupun ilmu falak kata bulan dan bumi yang beredar, matahari tak beredar. Kita kata matahari beredar. Ilmu hari ni kata matahari tak beredar, barangkali mereka tak jumpa lagi. Tapi wahyu dari Allah telah memberitahu kepada kami matahari beredar, maka kami beriman dengan yakin matahari beredar. Tapi tak sama dengan ilmu moden hari ni. Ilmu tak sampai lagi. Ilmu hari ni tuan-tuan, sains dan seumpamanya berubah-ubah juga, bergantung kepada penemuan mereka. Hatta hari ni kalau tuan-tuan tengok, semua ilmu ni dia terdedah kepada pertambahan maklumat. Semua ilmu agama ke ilmu sains ke, dia terdedah kepada pertambahan maklumat. Dulu kita dengar kata lapisan ozon nipis lah apa segala macam kan. Hari ni tak pula. Hari ni saintis tak kata begitu pula. Hari ni saintis kata alam ni kesemua alam ni termasuk dia mengembang. Lapisan ozon tu sendiri, lingkungan dia tu semakin lama semakin berkembang. Dulu kata nipis, macam-macam lah. Maklumat-maklumat terkini. Apa yang disebut dalam Al-Quran pasti tidak akan tersilap, pasti tidak akan berubah, kerana dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata planet ada berapa ya, dah jumpa planet baru pula kan. Kita pun tak sempat nak ikut dah planet kita baru sekali apa dia. Kerana perkara itu berkait dengan maklumat yang mampu dicapai oleh manusia. Adapun pemberitahuan dari Allah, Allah yang mencipta segala-galanya, maka pemberitahuan dari Allah kita imani secara jazam. Tak mustahil akan berlaku kesalahan. Jadi apa yang disebut secara terperinci di dalam kitab, wajib kita beriman secara terperinci di dalam kitab. Demikian juga kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan dan disebut namanya di dalam Al-Quran, wajib kita beriman
seperti yang dinamakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah telah memberitahu kepada kita dan Allah Ta'ala telah menamakan beberapa kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad, maka kita beriman. Sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut tentang Taurat, tentang Injil, tentang Zabur, tentang Suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa, Nabi Daud dan seumpamanya. Kita beriman, semua tu ada. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, beberapa suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan pada Nabi yang lainnya. Kita beriman seperti yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan wahyu yang diturunkan kepada para Nabi. Kemudian kita juga ada kitab yang kita tak tahu. Kepada Nabi Adam, Nabi Idris, apa kitab yang diturunkan kepada mereka kita tak tahu, tapi kita beriman secara umum ke semua para Nabi dan Rasul itu memiliki kitab yang diturunkan kepada mereka. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 15, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab. Apa nama kitab tu? Tak tahu. Iaitulah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang tidak diceritakan apa nama kitab diturunkan kepada mereka. Kita beriman secara umum kitab-kitab yang diturunkan tersebut. Demikian juga kita dituntut untuk membenarkan setiap perkhabaran yang ada di dalam Al-Quran, seperti kisah Talut, Jalut, kisah Nabi Sulaiman dengan Balqis, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Yusuf, semua kisah yang disebut dalam Al-Quran. Kita beriman secara pasti perkara itu benar-benar berlaku di atas muka bumi ini, secara pasti, kerana Allah yang menceritakan perkara tersebut. Wajib kita beriman. Demikian juga tuntutan, termasuk dalam tuntutan beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, iaitulah kita beriman bahawasanya Al-Quran yang diturunkan kepada kita itu berperanan untuk menjadi penghukum kepada setiap permasalahan dalam dunia ni. Cuma masalahnya kita tidak menjadikan, manusia sekarang tak menjadikan Al-Quran itu sebagai penghukum pemutus. Tapi kita tetap wajib, sepatutnya kita berhukum dengan Al-Quran. Apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran itulah hukuman yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai contoh mudah, ketika Al-Quran menyatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Kita kata itulah hukuman yang sebenarnya yang wajib dilaksanakan. Tapi sekarang tak terlaksana. Siapa nak laksana? Kita tak mampu. Dia perlu kepada kekuasaan, wajib laksanakan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan lelaki disebat 100 kali sebatan. Itu hukuman dari Allah, wajib dilaksanakan. Berdosa orang yang mampu melaksanakannya tetapi dia tidak melaksanakannya, berdosa. Tapi wajib tak laksana? Wajib laksana. Wajib laksana seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan itulah hukuman yang terbaik secara pasti. Tapi kalau dia kata tak sesuai hukuman tu, setelah dia meyakini itu dari Allah, bahaya. Tapi kalau dia kata kita tak mampu nak buat, itu boleh kira lagi. Sama macam buat haji kan. Haji wajib tak wajib? Wajib. Tapi dia tak buat lagi. Pasal apa tak buat haji? Aku tak mampu nak buat lagi. Pasal apa? Tak cukup belanja. Belanja cukup dah tapi sibuk sungguh. Sibuk dia kata. Kalau aku pergi haji, habis bisnes aku. Tak berdosa lagi tu. Tak berdosa lagi, kerana dalam mazhab Syafi'i, haji itu benda yang tak wajib segera, boleh ditangguhkan. Alasan ulama mazhab Syafi'i kerana Nabi SAW melaksanakan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Sedangkan perintah haji turun, saya tak ingat, mungkin tahun ke-2 atau ke-4, saya tak pernah ingat. Perintah haji. Tapi Rasulullah tangguh sampai tahun ke-9. Jadi ulama mazhab Syafi'i kata menunjukkan kewajipan haji tidak wajib alal faur, segera tak wajib. Yang penting sebelum dia meninggal dia kena laksanakan
haji. Tapi kalau orang tanya pasal apa tak melaksanakan haji? Mengarut je haji-haji ni. Tak ada faedah, dia kata. Setelah dia tahu haji itu perintah dari Allah dan Rasul. Apa hukum orang yang seperti itu? Kufur, murtad, terkeluar daripada agama Islam. Sama dengan hukuman, sama dengan semua hukuman. Perintah kerak tangan orang yang mencuri, perintah rejam kepada orang yang berzina, perintah dari Allah. Wajib dia yakin itu yang terbaik, dan wajib, saya sebut tadi, berdosa orang yang mampu buat tapi dia tak buat. Tak berdosa orang yang tak mampu buat. Kita berdosa tak? Kerana kita berdosa tak kalau ada orang mencuri tapi tak dikerat tangan? Kita berdosa tak berdosa? Tak berdosa, kita tak mampu. Kita tak mampu. Kita ditegah potong tangan orang mencuri. Kerana potong tangan orang mencuri itu adalah kerja pemerintah yang memiliki kuasa. Kerana itu ada ayat Al-Quran kata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Dia menunjukkan perintah kepada orang ramai. Kata para ulama tafsir, itu menunjukkan perintah itu ditujukan kepada pemerintah, penguasa. Dia tak kata faqta' as-sariqu was-sariqatu faqta' aydiyahuma. Pencuri lelaki maupun perempuan, hendaklah kamu yang seorang yang tahu tu, hendaklah potong tangan mereka. Dah, Al-Quran tak kata begitu. Al-Quran kata faqta'u, hendaklah kamu semua, merujuk kepada kekuasaan. Orang yang memiliki kuasa dan hak untuk menjatuhkan hukuman. Jadi kita tak berdosa. Orang yang mampu melaksanakan tetapi tidak melaksanakan, dia berdosa, bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia tuan-tuan? Pemerintah. Pemerintah yang bertanggungjawab dalam perkara ni. Kalau betul dia kata, oh teruklah kami itu. Itulah tanggungjawab pemerintah. Takkan pemerintah nak tanggung dosa sama seperti petani buat bendang? Tak sama. Petani buat bendang, dia memikul dosa dia dan kesalahan dia dengan kalau dia gagal memimpin keluarga dia. Tetapi pemerintah, dia menanggung dosa dia dan dosa yang orang lain buat kerana kecuaian dia. Pemerintah, sama ada pemerintah dari sudut pentadbiran politik, pentadbiran, kalau dalam sistem negara kita, Perdana Menteri apa semua tu terbabit semua tuntutan ini. Demikian juga para raja dan sultan kena perintah ini. Kena perintah ini. Kalau mampu buat tak buat, semuanya memikul dosa, tahap tanggungjawab yang mereka pikul. Kita dah baca kisah tentang surat Rasulullah yang sampai kepada siapa minggu lepas? Maharaja Rom kan? Maharaja Rom. Kita dah baca. Nabi kata aslim taslam. Berislamlah kamu akan selamat. Jika kamu tak Islam, fa in tawallau, jika kamu berpaling dari memeluk Islam, kamu memikul dosa al-arisiyin, kamu memikul dosa semua para petani. Kerana dengan kamu tidak beriman, menghalang Islam diterima oleh rakyat jelata. Kamu tak benarkan apa-apa perintah, kamu tidak menghiraukan apa-apa perintah Allah yang wajib dilaksanakan di atas muka bumi ini, maka kamu terpalit kesalahan, menghalang tertegaknya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka, pihak-pihak berkuasa, merasakan kita tak ada kemampuan, mereka jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tak tahu. Tuan-tuan tahu kita mampu tak mampu laksanakan kerat tangan? Tahu? Kalau tanya saya tak tahu. Mampu atau tak tahu? Mampu atau tidak mampu? Tapi kalau tuan-tuan tanya kat saya, Ustaz, mampu tak Ustaz laksanakan haji untuk tahun ni? Saya boleh jawab. Korban nak buat tak raya haji ni Ustaz? Kita boleh jawab. Setakat ni doa saya macam tak mampu. Setakat hari ni doa saya macam tak mampu. Tak tahulah nanti bila mari 10 Zulhijjah mampu pula, buatlah waktu tu. Kita boleh jawablah perkara tu. Tapi tanya Ustaz, mampu tak kita sebat orang yang berzina 100 kali? Saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Maka pemerintah dia akan berdiri di hadapan Allah, jawab apa yang di bawah bidang kuasa dia. Kita ditanya kalau kita lantik orang bukan Islam untuk perintah negara ni.
Kita akan ditanya di hadapan Allah kalau kita membiarkan orang bukan Islam jadi ketua dalam negara ni. Kerana orang bukan Islam, mustahil dia ada hasrat nak laksanakan hukum Allah. Mustahil. Tapi orang beriman, kalau kita lantik orang beriman, macam mana pun orang beriman tu yang pasti yang memerintah negara kita mesti orang Muslim dan beriman. Kita terlepas tanggungjawab kita di hadapan Allah. Kenapa tak dilaksanakan hukum hakam Allah di atas muka bumi ini? Kerana dia yang tahu, pemerintah yang tahu dia mampu ataupun tidak, dan dia berusaha ataupun tidak ke arah untuk melaksanakan hukum hakam Allah di atas muka bumi ini. Demikian juga kita dituntut untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum ini, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Demikian juga antara maksud melaksanakan hukum hakam Allah, iaitulah kita menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, kita meletakkan hukum haram kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kita patuh kepada perintah Allah dan kita menjauhi segala tegahannya. Demikian juga termasuk dalam beriman kepada Allah, mengambil pengajaran dari semua kisah yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan meyakini kisah-kisah tersebut memiliki pengajaran dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara perkara yang perlu kita ketahui dalam bab berkaitan dengan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali kepada kitab kita. Kata penulis, antara kitab yang disebut di dalam Al-Quran namanya, yang pertama iaitulah At-Taurah. Kata dia, At-Taurah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. At-Taurah, kitab Taurah adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal ahbar bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah turunkan At-Taurah yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu dihukumkan bagi orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyuruh, oleh nabi-nabi yang menyerah, oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, dan oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintah memelihara kitab Allah dan mereka itu menjadi saksi terhadap kebenaran. Ayat ini menceritakan tentang kitab Taurah yang diturunkan kepada umat terdahulu. Kitab yang disebut namanya di dalam Al-Quran, kitab yang kedua iaitulah Al-Injil. Kitab Al-Injil iaitulah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Yang bermaksud, dan kami iringkan jejak nabi-nabi Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu At-Taurah. Nabi Isa ketika dia datang, dia telah membenarkan ataupun dia telah mengajar pengikutnya mempercayai kitab yang diturunkan sebelum dia, termasuk kitab Taurat. Ya, sebab tu disebut di sini membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu At-Taurah. Dan kami telah memberikan kepadanya, yakni Nabi Isa, kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk. Kitab Injil itu di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya iaitu kitab Taurat. Membenarkan maksudnya kata betul-betul kitab Taurat itu ada, mempercayai penurunan kitab Taurat dari Allah, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 46. Manakala kitab yang ketiga yang disebut di dalam Al-Quran iaitulah kitab Az-Zabur ataupun kitab Zabur, iaitulah kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Firman Allah, wa atayna Dawud zabura, yang bermaksud, dan kami telah kurniakan
kepada Nabi Dawud kitab Zabur, surah Al-Isra ayat 55. Selain dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Allah Ta'ala juga telah menurunkan suhuf. Disebut kat sini yang keempat, sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Sahifah ataupun suhuf. Sahifah ni lembaran. Lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Yang ini kitab, termasuk dalam kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabbi bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha." Yang bermaksud, atau apakah belum diberitakan apa yang ada pada Musa dan sahifah-sahifah Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Maksudnya sebut tentang sahifah, lembaran-lembaran yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim, yang mana di dalamnya, yang mana Nabi Ibrahim itu sentiasa memenuhi janji baginda, iaitu bahawa seorang yang berdusta, bahawa seorang yang berdosa, iaitu bahawa seorang yang berdosa ni antara kandungan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Apa dia? Bahawa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Saya tak memikul dosa tuan-tuan. Tuan-tuan tidak memikul dosa saya. Melainkan kalau saya berdosa, saya buat dosa kerana bimbingan dari tuan-tuan, ataupun dengan bahasa lain, melainkan kalau tuan-tuan buat satu kesalahan sebab saya yang mengajak. Macam guru ustaz yang mengajak ni bahaya. Katalah saya mengajak tuan-tuan ni benda yang salah, benda yang menyeleweng, lalu tuan-tuan percaya dekat saya kerana saya guru agama di Perlis, ada tauliah dari jabatan mufti, ada tauliah dari jabatan agama, ada tauliah itu telah diluluskan oleh tuanku raja yang memerintah. Jadi tuan-tuan tak bersalah, tuan-tuan percaya dekat saya kerana pihak berkuasa telah memberi tauliah kepada saya. Tiba-tiba saya ajak benda salah, satu perkara saya ajak kepada tuan-tuan benda salah, lalu tuan-tuan percaya benda salah tu sebagai benda betul, lalu tuan-tuan memiliki keyakinan yang salah, dosa tu atas saya. Itu bahaya guru yang mengajar. Itu bahaya. Kalau fikir tentang benda tu, tak mau mengajar. Semua orang tak mau mengajar. Semua orang tak mau mengajar. Tapi kerana itu tanggungjawab orang mengajar, dia kena baca, kena rujuk, sebab tu dia kena mengaji. Suatu pihak berkuasa tak boleh sewenang-wenang memberi tauliah kepada semua orang. Saya beritahu kepada tuan-tuan, ada seorang budak umur 16 tahun main jabatan mufti. 16 tahun. Lama dah ni, lebih kurang ingat 10 tahun lalu. Itu 10 tahun lalu. Dia datang jabatan mufti, umur dia 16 tahun. Dia nak minta tauliah mengajar. Saya kata dekat dia, nak mengajar apa? Kita tengok waktu pertama kali dia datang tu, kita nak tahu dia budak. Nak mengajar apa? Dia kata nak mengajar Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, besar, kitab tu besar lah. Bukan sebarangan orang mengajar. Ulama yang baca kitab Sahih Muslim tu. Kemudian saya kata, dulu mengaji mana? Dia kata dia tak mengaji. Tak mengaji, maksudnya tak mengaji apa? Maksudnya dia habaq saya, dia tak sekolah. Dia tak sekolah kita ni, sekolah rendah, sekolah menengah, dia tak sekolah. Itu belajar dengan siapa? Dia kata dia mengaji sendiri dia. Tu saya kata, habis tu Sahih Muslim mengaji dengan siapa? Dia kata, oh, saya baca Sahih Muslim habislah, dia kata. Oi, rajinlah baca Sahih Muslim mengaji, baca habis Sahih Muslim rajinlah. Kalau terjemahan bahasa Melayu terbaik tu hadis sahaja. Kalau yang syarah Sahih Muslim, syarah oleh Imam Nawawi, ada yang ada dekat saya 6 jilid. Satu jilid terbaik-terbaik itulah, ada 6 jilid. Taklah banyak sangat, tapi kalau buka tulisan dia kecil-kecil. Lepas tu saya kata, habis cuba tengok kitab. Dia pun buat keluar kitab. Dia buat keluar kitab terjemahan hadis Sahih Muslim, terjemahan Indonesia.
Terbaik macam tu, macam saya sebut tadi, orang terbaik. Dia minta tauliah. Kita tak benar kan? Kita tak beri tauliah kepada orang macam tu. Jangankan masuk interview, untuk masuk senarai nama pun kita tak beri. Confirm orang tu akan salah, budak tu akan salah. Dia berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia saja, pasti banyak kesalahan. Dia sendiri bahasa Arab pun tak tahu. Jadi itu sebab tu kita tak beri tauliah kepada setiap orang yang minta, kerana amanah memberi tauliah kepada orang yang nak mengaji agama. Sekalipun begitu, bila orang ada tauliah, bukan semestinya apa yang dia cakap betul 100%. Kerana itu kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz di Perlis ni, antara perkara yang kita seru orang ramai, iaitulah jangan ta'assub dan fanatik kepada ustaz. Sebab apa? Sebab kita sedar tak mustahil kita pun akan tersilap juga. Kerana itu kita tak beri fanatik. Katalah ada perkara yang saya cakap pada malam ni, ada ustaz lain bagi tahu saya salah dan dia datangkan bukti, maka tuan-tuan ikut dia, jangan ikut apa yang saya cakap pada malam ni. Yang penting mesti bukti dari Al-Quran dan Sunnah dan panduan dari ulama yang muktabar. Kita habaqlah, jangan fanatik. Kita boleh datangkan alasan, tetapi jangan fanatik. Kerana itu kita tak setuju mana-mana pihak bawa mari mana-mana tokoh dalam negara kita, kemudian ajak orang ramai fanatik kepada dia. Baru ni mari apa Habib apa entah. Saya tengok dalam orang duk sebar dalam TikTok, dalam Facebook, ada seorang dia buat perhimpunan, pertemuan dengan artis-artis. Ada seorang artis bangun kata kat Habib tu, wahai Habib, kalaulah di akhirat nanti, wahai Habib, kalaulah kami dimasuk neraka di akhirat kelak, janganlah Habib tinggalkan kami, tariklah kami juga masuk dalam syurga. Lebih kurang begitulah. Bunyi cakap tu macam seolah-olah kita telah letak kepastian kepada Habib tu dia mesti ahli syurga. Ini bahaya. Kefahaman-kefahaman yang seperti ini bahaya, dan sepatutnya orang agama, Habib ke dia, syekh ke dia, kalau ada orang anggap dia seperti ahli syurga, dia kena perbetulkan cara faham orang tersebut. Menjadi amanah Habib itu memberitahu kepada orang yang bertanya, sama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku berdoa untuk kamu, kamu juga berdoa untuk aku, supaya kita selamat di akhirat kelak. Kita tak boleh biarkan orang ramai seolah-olah memahami kita ni seperti ahli syurga, pasti duduk dalam syurga. Belum tentu, tuan-tuan. Hadis Nabi memberitahu 3 golongan yang pertama sekali masuk ke dalam neraka, siapa dia? Orang jahil atau orang alim? Orang alim. Orang reti baca Al-Quran atau tak reti baca Al-Quran yang awal-awal masuk dalam neraka? Ahli Al-Quran. Orang yang bersedekah ataupun orang yang bukan bersedekah, yang awal masuk dalam neraka? Orang yang bersedekah. 3 golongan. Antara golongan yang awal masuk dalam neraka, antaranya orang alim. Dia pergi ke akhirat, dia kata, ya Allah, aku telah menyebarkan agamamu, aku menyebarkan ilmu, supaya semua orang kenal tentangmu. Saya sebut secara mafhum hadis. Tidak lain aku lakukan perkara itu melainkan kerana-Mu, wahai Allah. Allah Ta'ala sebut, kadzab, kamu tipu. Kamu menyebarkan ilmu untuk orang kata kamu orang yang paling alim. Faqad qil, maka telah disebut di dunia dahulu kamu orang alim. Kamu dah dapat dah habuan apa yang kamu nak, maka di akhirat masuk kamu ke dalam neraka. Orang alim. Orang kedua, ahli Al-Quran. Aku telah mengajarkan Al-Quran supaya orang lain membaca Al-Quran. Aku lakukan perkara itu kerana-Mu, wahai Allah. Allah Ta'ala sebut, kadzab, kamu tipu. Kamu ajar Al-Quran kepada orang ramai supaya dikatakan kamulah qari', kamulah orang yang pandai membaca Al-Quran. Faqad qil, Allah Ta'ala sebut, telah dikatakan kepada kamu, kamu ahli Al-Quran, kamu telah dapat apa yang kamu kehendaki di dunia dahulu, maka di akhirat masuk kamu ke dalam neraka. Ada orang yang kuat bersedekah kerana mengharapkan keredaan Allah, dia kata kat depan Allah. Allah Ta'ala kata, kadzab, kamu tipu. Kamu bersedekah kerana kamu berharap orang memuji kamulah dermawan.
faqad qil, maka telah dikata di dunia dahulu kamu adalah seorang dermawan, adapun di akhirat tak ada habuan pahala untuk kamu, masuk kamu ke dalam neraka. Kerana itu menjadi tanggungjawab orang agama bila ada salah faham dalam masyarakat, dia kena perbetulkan salah faham. Apatah lagi golongan artis. Kita bukan hina golongan artis, tetapi rata-rata golongan artis amat minimum maklumat agama mereka. Menjadi tanggungjawab orang agama, jika ada salah faham agama di kalangan para artis, dia menjadi tanggungjawab, amanah dia sebagai orang agama memperbetulkan salah faham tu. Bukan dia biarkan orang anggap dia ahli syurga. Bahaya kefahaman-kefahaman seumpama itu. Saya dengar kisah Syekh, contoh ulama rabbaniyin, ulama rabbani, iaitulah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Saya dengar daripada Datuk Mufti sendiri. Ibn Uthaymin ketika dia hidup rahimahullah telah meninggal. Ulama Mekah, satu hari dia tawaf, Uthaymin ni, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dia tawaf. Tengah dia tawaf tu, biasanya ulama-ulama besar Saudi ni bila dia pergi buat, dia buat tawaf, ada polis ikut dia lah, jaga dia. Tiba-tiba mari seorang India, nampak gaya macam India, dia pergi, dia tepuk, dia sapu belakang badan Ibn Uthaymin, dia sapu. Bila dia sapu, Ibn Uthaymin suruh polis ligan orang tu. Polis ligan, dapat tangkap. Bila dapat tangkap, Ibn Uthaymin pergi kepada orang tersebut. Dia kata, kenapa kamu sapu belakang aku ni? Orang India tu kata, barakah, barakah. Dia mengharapkan berkat. Orang alim. Tengok Ibn Uthaymin, dia buat apa? Dia kata, Datuk Mufti kata, dia ada dalam majlis itu. Uthaymin kata, barakah aku tak ada. Aku tak ada barakah. Berkat tu tak ada dari aku. Berkat dari Allah, minta dari Allah, bukan minta dari aku. Aku sendiri mengharapkan berkat dari Allah. Macam mana aku nak beri berkat kat orang? Itu orang alim. Itu orang alim rabbani, membimbing orang ramai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membimbing orang ramai kembali kepada diri dia. Orang alim yang ajak orang kembali kepada diri dia, jahat orang alim tu. Tidak amanah. Kerana dia sendiri, setiap kita kenal siapa diri kita. Jahat kalau seorang ajak orang untuk rujuk ataupun cari berkat, cari apa-apa syafaat dari dia. Jahat orang agama yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kita berhenti seketika untuk azan insya.
Baik, bahawa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahawa seorang manusia tidak memperolehi selain daripada apa yang ia usahakan. Dosa, kita tak pikul dosa orang lain, demikian juga pahala, kita tak akan memperolehi pahala melainkan pahala yang kita lakukan. Kebaikan yang orang lain buat, kita tak akan dapat pahala kebaikan tersebut, melainkan kita ada kaitan dengan kebaikan tersebut. Bagi contoh, seseorang yang melakukan kebaikan kerana kita yang mengajarnya, maka dia dapat pahala atas kebaikan yang dia buat. Kita yang mengajar dia juga dapat pahala atas kebaikan yang dia buat. Kita semua ada peluang untuk dapat pahala tersebut. Antara peluang yang kita akan dapat iaitulah kita mengajar kebaikan kepada anak-anak kita. Kerana itu di kalangan ulama yang kata amat rugi seorang bapa yang tidak berusaha memastikan anak dia boleh baca Al-Fatihah. Rugi seorang bapa yang mana dia tak usaha anak dia boleh baca Al-Fatihah. Maksudnya anak dia baca Al-Fatihah tu bukan dari dia, dari orang lain. Rugi. Kenapa? Anak tu akan membesar, dia akan salat, dia pula ajar Al-Fatihah kepada anak dia, cucu kepada kita. Semua tu pahala boleh kat kita. Kerana anak kita baca Al-Fatihah, boleh baca Al-Fatihah kerana kita yang mengajarnya. Cucu kita boleh salat baca Al-Fatihah, ayah dia ajar, tapi ayah dia reti Al-Fatihah pasal kita. Lalu pahala itu berterusan ketika kita meninggal dunia. Demikian juga dosa. Kalau kita ajak kejahatan, selagi anak kita dapat buat kejahatan, walaupun kita telah mati, kita dapat dosa kerana mendidik anak melakukan kejahatan. Kita dapat pahala kalau anak tu melakukan kebaikan kerana usaha kita. Tadi saya sebut guru agama yang mengajar kesesatan kepada orang, dia memikul kesesatan yang dia ajar kepada orang ramai. Tapi guru agama yang mengajarkan kebaikan kepada orang ramai, dia juga mendapat pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang ramai. Berikutnya masuk ayat Al-Quran, dan bahawa segala usahanya akan dilihat, kemudian akan dibalaskannya dengan balasan yang lebih sempurna. Semua usaha yang kita lakukan, sama ada kebaikan atau keburukan, kita akan diberi balasannya secara sempurna di akhirat kelak. Dan bahawa kepada engkaulah tempat kesudahan, yakni kepada engkaulah, wa anna ila rabbika, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamulah tempat kesudahannya. Surah An-Najm ayat 36 sehingga 42. Dan firman Allah lagi, wallahu taala alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insya-Allah. Barangkali tuan-tuan ada soalan, dipersilakan. Ada nak tanya apa-apa? Ya. Dihalang dari melakukan kebaikan. Adakah orang yang menghalang itu berdosa? Tak semestinya lah, tengok keadaan lah. Tak sama situasinya, hukum tak akan sama. Sebagai contoh, seorang pekerja yang ditegah melakukan puasa sunat, sebagai contoh. Sebab apa dia ditegah melakukan puasa sunat? Kerana kalau dia puasa sunat, dia tak akan boleh buat kerja hakiki dia. Sedangkan dia bertanggungjawab melaksanakan kerja hakiki dia. Lalu seorang majikan keluar arahan, tak boleh mana-mana pekerja dia berpuasa pada waktu kerja. Kerana kalau pekerja dia berpuasa, akan ternafi hak orang lain. Itu tak berdosa. Dia tengok situasi lah. Bukan semua perkara hukumnya sama, dia akan berbeza-beza. Wallahu a'lam. Ya? Kahwin juga sama. Kahwin macam mana? Kahwin seorang lagi. Kahwin poligami ya. Kahwin poligami. Apakah kahwin poligami itu berdosa? Tengok juga situasi. Biasa yang menghalang poligami ni biasanya orang perempuan. Apakah orang perempuan dikira berdosa kalau suami dia nak poligami? Tengok situasi, tak semestinya berdosa. Kalau seorang perempuan dia halang suami dia poligami disebabkan
pada penilaian dia yang dia kenal suami dia mesti masalah kalau poligami. Dia tak berdosa. Dia tak berdosa kerana itu. Tapi dengan syarat dia tidak membantah keizinan yang Allah Taala berikan. So, macam tadilah, tuan-tuan, puasa sunat baik tak? Baik. Sabit dalam hadis Nabi anjurkan puasa. Tapi kita tahu anak kita ni tak duk tiba-tiba semangat beragama. Saya tak tahu orang lain. Saya dulu kena angin tu. Angin waktu umur 14. Tingkatan 2 kan. Umur 14 tu dia mula ada angin kuat nak beragama. Sebab tu bila umur 15 saya terus pindah sekolah, pergi mengaji pondok. Tapi waktu mula-mula tu kita nak buat semua kebaikan. Dia budak baru kan. Dia macam tu lah. Macam samalah saya bila duduk pondok. Kalau kawan-kawan yang baru masuk ke pondok tu dia semangat, dia baru masuk dia dapatkan, kita kenal dia ni semangat satu macam. Nak tidur ni pukul 12 malam. Duduk depan cermin ikat serban. Kita kata, pergi mana tengah malam nak ikat serban? Dia kata nak tidur. Kita kata, nak tidur pun ikat serban? Dia kata sunnah. Nak tidur pun ikat serban. Itu orang baru dapat dia semangat satu macam. Puasa baik, kita tahu dia baik. Tapi kalau anak kita puasa, dia tak mengaji, dia balik rumah tidur, dia letih tidur. Sekarang kita nak bagi dia puasa ke tak? Tak mustahil kita akan kata hang tak baik puasa ke hang. Situasi diri hang ni puasa tak baik. Ketika kita kata dekat anak kita yang tak terkawal semangat dia tu, kita yang kena kawal dia, kita yang kena bimbing dia. Kita kata puasa tu tak baik ke hang. Apakah kita kata pensyariatan ibadah puasa sunat tu tak baik? Bukan kita kata itu. Puasa pada nisbah tak elok. Kita berdosa tak berdosa? Tak berdosa. Sama seperti seorang perempuan yang tak setuju suami dia poligami kerana pada dia rasa tak elok. Dia tak berdosa. Tapi jangan melampau lah. Jangan melampau lah orang perempuan pun. Katalah pada dia kata tak baik. Tiba-tiba suami dia buat juga. Jangan sampai dia menderhakai suami. Itu suami dia buat. Jadi bila suami dia buat, tengok macam mana boleh tak boleh. Tiba-tiba suami dia boleh buat. Dia kena akul lah perkara tu. Memang ustaz kami tak sakit, pedih hati kami. Setakat pedih hati ni semua orang terluka. Dalam kehidupan itulah. Ada orang ni, siapa di kalangan kita yang tak pernah terluka hati dia? Semua orang pernah dilukai. Dengan kawan-kawan, dengan macam-macam lah kan. Kehidupan itu nama kehidupan. Tapi Nabi dah bagi tahu tak ada sesuatu yang menimpa seorang yang beriman, sama ada dari segi nasab, wasab, keletihan, kepenatan, penderitaan jiwa, melainkan semua tu ganjaran pahala di sisi Allah. Maka orang perempuan yang pasangannya tetap poligami, sabar. Perasaan dia tertekan dan dilukai, maka dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya apa hukum yang Allah Ta'ala turunkan, semestinya ada kebaikan. Semestinya ada kebaikan di sebaliknya. Maka harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tapi malam ni bukan kempen poligami ya. Jangan salah faham pula. Tapi nak abang kata itulah situasi dia. Ada tak seorang suami yang poligami dia berdosa? Ada, kalau dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Sebab tu dalam Al-Quran sebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kahwinilah mana-mana perempuan yang kamu mahu, 2 orang, 3 orang ataupun 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan seorang isteri. Itu ancaman dan peringatan dari Al-Quran. Wallahu a'lam. Jika tak ada soalan lain, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.